Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang sentiasa mengamalkan ilmu. InsyaAllah pada petang ini, dalam waktu yang singkat ini, kita kongsi sama-sama berkenaan dengan keutamaan dan kelebihan kita berselawat ke atas Nabi SAW, seperti mana yang disebut oleh Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Muhammad berkenaan dengan kelebihan dan keutamaan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala, dia menyenaraikan ada 40 kelebihan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kelebihan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangatlah banyak. Cumanya Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala menghimpunkan 40 kelebihan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kongsi setakat yang kita sempat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula segala faedah dan pertaruhan bagi orang yang menselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 41. 41 bukan 40, 41 semuanya. Ini yang diambil dalam kitab Al-Jawhar Al-Mawhub. Ada 41 selawat. Ini pandangan Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala. Yang pertama, menjunjung titah Allah dengan selawat itu. Maksudnya orang selawat kata Nabi SAW, orang itu termasuk orang yang menyanjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mentaati Allah. Dia jadi orang yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kata ulama, orang yang menjunjung tinggi perintah Allah dengan memperbanyakkan selawat pada Rasulullah. Perintah Allah mana ni? Perintah Allah, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Ini perintah selawat. Orang yang berselawat adalah orang yang taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk dalam golongan muti'in, iaitu orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata ulama, orang yang berselawat ke atas Nabi SAW itu tanda dia mukmin yang sebenar. Dia mukmin yang sebenar. Apa maksud mukmin yang sebenar? Dia tidak ada sifat nifaq, munafik lah. Sifat munafik tak ada. Karena orang yang munafik itu, berkata sebahagian daripada para arifin, orang munafik itu di antara alamat mereka adalah berat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik, lidah dia sangat berat berselawat ke atas Nabi. Tambah-tambah orang kafir tak selawat terus pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak tahu dan tidak mengambil berat tentang selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu orang kafir lah. Kalau orang munafik, mereka tahu selawat pada Nabi apa kelebihannya. Orang munafik tahu Nabi Muhammad kedudukannya macam mana di sisi Allah. Orang munafik tahu apa itu keutamaan selawat. Selawat itu perintah Allah, mereka tahu. Tetapi dalam masa sama, orang munafik itu lidah mereka sangat berat untuk berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jadi begitu kata ulama? Kerana Allah Subhanahu Muhammad, perintah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Allah perintahkan dan Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Maksudnya hanya orang-orang yang benar-benar beriman, yang betul iman, akan ada semangat dan kesungguhan untuk memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan perintah Allah selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi bahayanya bila lidah kita berat untuk berselawat ke atas Nabi Muhammad. Karena kata para arifin billah, itu alamat nifaq, munafik. Na'udzubillah min dzalik. Karena orang munafik adalah orang yang tidak benar iman dia. Orang yang tidak betul iman dia. Orang yang menzahirkan Islam tetapi dalam hatinya membenci Islam. Tetapi bagi orang Islam, orang beriman betul-betul pada Allah dan Rasulnya, iman mereka benar, iman mereka betul, iman mereka sempurna, maka mereka akan bersemangat untuk berselawat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berapa kali setiap hari kita berselawat kata Nabi Muhammad, dan bagaimana lidah kita dalam berselawat kata Nabi Muhammad, berat ke ringan? Kalau berat, kita kena usahakan lagi mujahadah. Allah SWT paksa diri kita, disiplinkan diri kita, sehari berapa kali kita nak buat. Kalau dah ringan, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu tanda mukmin, itu tanda iman kita baik, itu tanda iman kita sempurna pada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Okey ya, jadi Allah SWT, yang pertama kelebihan selawat itu adalah Allah SWT Muhammad menjunjung titah Allah dengan selawat. Jadi orang yang selawat ke atas Nabi Muhammad, dia adalah orang yang menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Sedangkan orang yang menjunjung tinggi perintah Allah, yang taqwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang taat pada Allah, kesudahan mereka nanti di akhirat adalah syurga. Jannah lil muttaqin, kata Allah dalam Quran kan. Ada susu lagi? Susu mana susu? Ya. Jannah lil muttaqin sebut dalam Quran kan. Allah SWT. Okey ya. Syurga bagi orang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ni? Kitab. Kitab. Kitab ayub ke? Okey. Seterusnya, kedua, murafaqah akan dia Allah Ta'ala dengan pada salawat atas Nabi SAW. Kedua, orang yang selawat ke atas Nabi ni, dia muwafaqah. Muwafaqah akan dia Allah Ta'ala dalam selawat atas Nabi. Maksudnya orang yang selawat ke atas Nabi SAW, Allah SWT, dia akan muwafaqah berserta Allah Subhanahu Wa Taala dalam selawat ke atas Nabi SAW. Karena Allah sentiasa berselawat ke atas Nabi, iaitu Allah melimpahkan rahmatnya. Dan bila kita berselawat ke atas Nabi SAW, kita akan sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, selawatlah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap selawat kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi asbab kita juga mendapat selawat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah selawat ke atas kita. Allah SWT. Apa maksud Allah selawat ke atas kita? Satu selawat kita pada Nabi, 10 selawat Allah pada kita. Apa maksudnya? Itu Allah melimpahkan 10 rahmatnya pada kita. Sedangkan kalau kita dapat satu rahmat pun, dah menjadi asbab kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ketiga, muwafaqah akan dia malaikat pada selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, orang yang banyak selawat itu adalah orang yang dia berserta bersama-sama dengan jemaah para malaikat berselawat ke atas Nabi. Seolah-olah dia telah join, dia telah masuk ke alam malaikat, duduk dengan para malaikat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia seolah seperti malaikat. Karena para malaikat itu mereka berselawat ke atas Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah SWT. Jadi orang yang banyak selawat itu seolah-olah dia itu sedang duduk dengan para malaikat, bersama dengan para malaikat, bersama dengan jemaah para malaikat, bersama dengan rombongan para malaikat. Jemaah apa ni? Jemaah selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia selawat seorang-seorang, sebenarnya dia sedang selawat secara berjemaah. Jemaah apa ni? Bukan jemaah masjid, bukan jemaah surau, jemaah malaikat. Dia masuk dalam jemaah malaikat, jemaah selawat. Kalau bahasa modennya, grup selawat pada Nabi SAW itu grup malaikat. Tapi cuma tak boleh WhatsApp. Ya? Cuma tak boleh WhatsApp malaikat. Ya?
Orang yang selawat kata Nabi SAW, zahirnya nampak dia duduk seorang-seorang. Allah, dengan tasbih. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nampak dia duduk seorang, sedang selawat. Hakikatnya, dia sedang berada dalam satu jemaah yang sangat besar. Jemaah itu ada di langit, jemaah itu ada juga di bumi. Jemaah itu jemaah malaikat yang selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana para malaikat sentiasa berselawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang selawat termasuk jemaah para malaikat dalam berselawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu subhanahu. Bahkan Allah sallallahu Muhammad, bila kita menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita telah menyertai jemaah yang sangat ramai yang ada di langit dan bumi, yang mereka itu menyebut Muhammad, nama Muhammad. Bahkan dengan kita berselawat, kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan kedudukan kita di sisinya. Kenapa? Kerana kita sebut nama yang tinggi. Siapa nak kedudukan yang tinggi, selawatlah kepada Nabi yang tinggi. Kena ada hubungan dengan Nabi yang tinggi. Jangan selawat. Tingginya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau besarnya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang agungkan nama ini, orang yang besarkan nama ini pun dia akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah ni dia akan muliakan siapa yang muliakan apa yang Allah muliakan. Nabi Muhammad Allah muliakan kan? Kalau kita muliakan Nabi Muhammad, Allah muliakan kita. Allah macam tu. Siapa muliakan apa yang Allah muliakan, Allah akan muliakan dia. Allah Subhanahu. Bahkan yang kita muliakan ni adalah orang yang telah mulia namanya dan telah mulia dirinya, syariatnya, agamanya, akhlaknya, mukjizatnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'zim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, besarkan syiar-syiar Allah, itu daripada ketakwaan hati. Tambah-tambah kita selawat di bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, lebih besar. Kerana bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan haram. Bulan yang pahala amalan dalamnya digandakan. Amal ibadat dalamnya digandakan. Para awliya as-salihin bila masuk bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini bulan haram, mereka akan gandakan ibadah pada Allah, khususnya pada 1 sehingga 10 Dzulhijjah. Karena Allah bersumpah dalam Quran, wal fajri wa layalin ashri. Wal fajri wa layalin ashri. Maksudnya apa? Wal fajri, demi fajar, itu demi waktu fajar. Wa layalin ashri, dan juga malam yang 10. Malam yang 10 yang Allah sumpah dalam Quran, yang besar kelebihan, yang besar kemuliaan, malam apa ni 10 ni? Bukan malam 10 akhir Ramadan. Malam 10 akhir Ramadan memang ada kemuliaan. Kemuliaan 10 Ramadan ni kita ambil dari mana? Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan. Nabi membesarkan 10 malam terakhir Ramadan. Kita ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun 1 sampai 10 Dzulhijjah, kemuliaan malam ni kita ambil dari mana? Daripada Quran. Kerana Quran itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas 10 malam ni. Maksud sumpah di sini adalah malam ini malam yang penuh kemuliaan. Malam-malam ini malam yang penuh dengan kelebihan. Siapa yang bangun ibadah, dia akan dapat kelebihan yang istimewa. Siapa yang penuh dengan ibadah, dia akan dapat kurniaan Allah yang besar. Kerana malam itu malam yang sangat besar. Malam apa ni? Wal fajri wa layalin ashr. Itulah malam 1 sehingga 10 Dzulhijjah. Dan disunatkan kita puasa juga. 1 hingga 10 tu sunat kita puasa. Tapi jangan puasa sampai 10 lah. Sebab 10 tu dah hari yang diharamkan kita puasa, kerana dia adalah hari raya. Maksudnya 1 sampai 9 je lah. Cuma hidupkan ibadah tu 1 sampai 10. 1 sampai 10. InsyaAllah bangunlah kita qiyamul lail setiap malam 1 sampai 10 Dzulhijjah. Tak lambat lagi akan masuk 10 hari bulan lah. 9 atau 10 hari bulan ni, beberapa hari lagi saja akan masuk dia panggil apa, malam 10 awal Dzulhijjah. Sehingga kan ada ulama yang mengatakan 10 awal Dzulhijjah lebih besar, lebih agung, lebih mulia, lebih banyak kelebihan daripada 10 malam terakhir Ramadan. Dan pandangan mengatakan begitu. Allah bersumpah dalam Quran.
Cumanya kata ulama, kelebihan cumanya dalam 10 terakhir ni ada satu malam lah, malam tu yang istimewa lah. Itu malam Lailatul Qadar. Yang tu yang lebihnya 10 malam terakhir sebab ada malam Lailatul Qadar. Adapun 1 sehingga 10 Zulhijjah, yang ni 1 sampai 10 semuanya besar, semuanya hebat, semuanya mulia. 1 sehingga 10 kita kena banyakkan ibadah. Kita tadarus, kita banyakkan sedekah, berzikir. Dan kenapa 1 sehingga 10 Zulhijjah itu sangatlah mulia, sangatlah agung? Kerana ada ulama mengatakan, kerana dalam 10 itu terkandung, dalam itu pelbagai, dia panggil apa, ibadah pada Allah. Adanya haji dalam tu, adanya puasa, adanya Quran, adanya pelbagai. Okay, adanya puasa, kumpul semua. Tapi 10 malam terakhir Ramadan tak ada haji. Adapun 10 awal Zulhijjah, dalam tu terkumpul semua ibadah-ibadah yang besar dan utama. Sebab itu 1 hingga 10 itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana persediaan kita untuk masuk ke 1 hingga 10 Zulhijjah. Bahkan dalam 1 hingga 10 ni ada 9 Zulhijjah, hari Arafah. Hari yang mustajab doa, hari yang agung. Hari yang Allah bebaskan ramai manusia daripada api neraka. Hari itu hari yang pembebasan daripada api neraka. Itqu minan nar. Jadi hendaklah kita mencari, belajar dengan ustaz-ustaz yang mereka ceritakan tentang detail tentang 10 awal Zulhijjah. Kita pun akan ceritalah kalau sempat, insya-Allah. Kalau sempat kita akan cerita. Okay, ya. Jadi Allah SWT Muhammad sebut apanya? Nama Nabi Muhammad ni tinggi. Siapa yang muliakan Nabi, Allah akan muliakan dia. Siapa yang tinggikan nama Nabi, Allah akan tinggikan nama dia. Kita menyebut nama Nabi dan selawat itu kita memuliakan Nabi, meninggikan nama Nabi SAW, seperti mana Allah meninggikan nama Nabi SAW. Allah SWT. Masuklah dalam jemaah. Masuklah. Bersama-samalah dengan para malaikat yang mereka berada di langit dan bumi. Mereka berselawat kata Nabi SAW. Bahkan nama Nabi ini nama yang sangat mulia sehingga Allah sebut dalam Quran, wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Surah Alam Nashrah tu lah. Apa maksud wa rafa'na laka dzikrak? Dan kami telah meninggikan kamu dengan sebutan namamu. Kami meninggikan bagi kamu sebutan namamu. Apa maksud Allah meninggikan sebutan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa maksud Allah meninggikan sebutan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada beberapa pandangan ulama. Ada ulama seperti mana Al-Imam Yahya bin Adam mengatakan baginda diangkat darjatnya dengan kenabian. Itu maksud Allah tinggikan nama. Maksud Nabi menjadi Rasul, menjadi Nabi. Ada pandangan lain mengatakan Nabi diangkat darjatnya, diangkat namanya macam mana? Dengan diletakkan kalimah Muhammadur Rasulullah dalam kalimah azan. Maksudnya tidak ada seorang pun dalam dunia ini bila dia azan dia tak sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti dia akan sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mulianya azan, Allah SWT, selagi mana ada azan, selagi itulah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut setiap saat atas dunia ni, atas muka bumi ni. Karena kalau kita mengikut kajian azan, kajian tentang azan, azan itu dia ada di seluruh dunia setiap saat. Contoh kita Malaysia pukul berapa masuk waktu. Sekali tempat lain pula masuk azan lagi. Sampai bumi ni tak pernah sunyi dengan azan. Itu kita boleh tengoklah dalam kajian-kajian. Kan waktu berbeza setiap negara, setiap negeri, setiap daerah. Kita awal, contoh awal seminit. Itu lambat 2 minit, seminit, lambat seminit, contohlah. Maksud kalimah azan ni sentiasa dilaungkan di atas muka bumi ni. Laungkan kalimah azan. Dalam kalimah azan tu adalah kalimah Muhammad Rasulullah. Maksudnya alam ni, bumi ni penuh dengan, riuh dengan nama Muhammad, 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 Muhammad. Jadi sebut nama Allah, sebut nama Muhammad. Sebut nama Allah, sebut nama Muhammad. Itu cara Allah tinggikan nama Nabi. Allah muliakan nama Nabi. Setiap kali azan akan ada nama Nabi. Bila disebut nama Allah, akan disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, macam tu. Bahkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikut Al-Imam Qatadah. Allah SWT. Kata dia, ni tabi'in, kata dia, Allah mengangkat kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjadikan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut di dunia dan akhirat.
Bahkan kata dia, seorang khatib atau orang yang menunaikan salat tidak akan terlepas dari menyebut, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh Allah. Imam Qatadah mengatakan, ini seorang tabi'in, apa maksud wa rafa'na laka dzikrak? Maksud Allah angkat sebutan nama Nabi SAW. Allah muliakan. Maksudnya di dunia Allah jadikan nama Nabi disebut, akhirat pun Allah jadikan nama Nabi itu disebut. Dalam dunia kalimah azan tak putih-putih, nama Nabi terus disebut. Dalam dunia ni tak putih-putih orang sembahyang. Dan semua orang sembahyang sunat dan wajib semua ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang akan ucapkan syahadu la ilaha illallah, syahadu Muhammad rasulullah, salawat kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu nama Nabi tak pernah putus setiap saat, setiap detik pun dalam dunia ni, dalam bumi ni tak pernah terputus sebutan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang boleh sampai ke situ, tahap tu. Allah senang. Okey ya. Ada tokoh politik mana? Tokoh ilmuwan mana yang nama dia setiap detik disebut di seluruh dunia? Tak ada. Mana ada? Kebanyakan bila mati tak disebut. Kebanyakan. Artis mana? Pemain bola sepak mana? Saintis mana? Mereka itu disebut sampai 1400 tahun dah walaupun tak pernah tertinggal dalam sedetik. Siapa yang boleh macam tu? Tokoh mana? Tak ada. Melainkan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap detik. Maka siapa yang bersalat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia termasuk rombongan ataupun jemaah yang setiap detik tu ada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk. Dia termasuk orang yang join, jadikan bumi ini penuh dengan Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad. Oh Muhammad. Bila kita termasuk orang yang meninggikan juga nama Nabi Muhammad, maka Allah akan tinggikan kita. Allah akan muliakan kita. Kerana Allah sayang pada orang yang memuliakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah benci orang yang menghina Rasulnya, merendahkan Rasulnya, tak peduli pada Rasulnya. Allah benci, Allah tak suka. Allah Rasulullah Muhammad. Okey ya. Bahkan bukan setakat macam tu. Allah Rasulullah. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Allah Rasulullah tidak putus-putus disebut di langit. Di bumi disebut tak putus-putus, sentiasa disebut, penuh disebut di bumi ni Muhammad Rasulullah, Muhammad. Bahkan di langit pun kata Imam Qatadah disebut nama Nabi Muhammad, kerana malaikat di langit berselawat kata Nabi SAW. Sentiasa Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Bahkan di sana langit sana, atas sana sekali di arash, di tiang-tiang arash terletak kalimah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan inilah kalimah yang pertama kali Sayyidina Adam tengok selepas dia diciptakan oleh Allah. Mulia tak mulia kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Sehingga kan itulah kalimah pertama yang Sayyidina Adam tengok lepas dia diciptakan oleh Allah. Nabi Adam diciptakan oleh Allah, dia melihat tiang arash. Bila dia masuk ke dalam syurga, dia melihat daun-daun syurga, di pokok-pokok syurga, semua tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak mulia lagi Muhammad Rasulullah macam tu. Tak mulia lagi. Allah SWT. Sebab itu Sayyidina Jibril pernah datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT. Bila turun ayat wa rafa'na laka dzikrak, hadis ni dia apa sebab kita tengok. Nota kaki dia. Ini saya ambil dalam kitab apa panggil apa? Asy-Syifa Imam Qadhi Iyad. Di sini juga sahabat kita tengok dulu. 18. Di sini sanadnya sahih, disahihkan oleh Imam Ibn Hibban. Ibn Hibban. Juga Imam Suyuti. Allah SWT. Hadis ni hadis sahih. Allah SWT. Satu hari datang kepada Nabi SAW Jibril. Nabi SAW bersabda, Atani Jibril alaihi salam faqala inna rabbi wa rabbaka yaqulu tadri kaifa rufi'tu dhikrak. Nabi SAW bersabda, Jibril datang kepada aku, Allah SWT alaihi salam, maka dia pun berkata, Jibril berkata, inna rabbi wa rabbaka yaqul, sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu berkata, tadri kaifa rufi'tu dhikraka,
Tahukah kamu bagaimana aku menjadikan nama kamu itu diangkat? Kamu nak tahu tak? Macam mana nama kamu diangkat? Karena aku sebut dalam firman aku yang diturunkan kepada kamu, rafa'na laka dzikrak. Ni Allah nak jelaskan lagi apa maksud firman-Nya, wa rafa'na laka dzikrak. Allah SWT, dan kami, Allah SWT, mengangkat sebutan namamu. Allah SWT, apa maksudnya? Allah SWT. Maka kata Nabi SAW, aku menjawab, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui. Rasul di sini utusan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Jibril alaihi salam lah, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala idza dzukirtu dzukirta ma'i. Allah berfirman, apabila nama aku disebut, nama kamu juga akan disebut bersama. Ni cintanya Allah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agungnya Nabi SAW. Sehingga Allah kata apa? Kamu nak tahu tak, ya Rasulullah, apa maksud nama, bagaimana aku angkat namamu? Kamu nak tahu bagaimana aku angkat namamu? Kata Allah SWT, tidak disebut nama aku, kata Allah, melainkan akan disebut, apabila disebut nama aku, maka namamu pun disebut bersama. Tak akan sah iman seorang nak masuk Islam kalau tak sebut la ilaha illallah tak bersama dengan Muhammad Rasulullah. Azan ada Muhammad la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan sembahyang ada asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan sembahyang termasuk. Kan tak kala azan. Wajib pula tu. Tahiyat tu. Akhir tu wajib. Allah SWT. Dalam khutbah, mana-mana khutbah kalau tak sebut asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, tidak sah khutbah. Tidak sah khutbah, tidak sah Jumaat. Tidak akan sah solat Jumaat kalau tak sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak mulia lagi. Allah SWT. Sehingga kan di tiang-tiang arasy la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Sehingga kan daun-daun dalam syurga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahkan ada riwayat hadis di pintu-pintu syurga yang umat Nabi nak masuk, yang manusia nak masuk, di depan pintu syurga ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seolah-olah syurga itu tuannya adalah Muhammad Rasulullah SAW, dan juga penciptanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT. Okey ya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT. Bahkan seolah-olah syurga itu macam Nabi. Nabi lah yang Allah beri, seolah Allah beri, Nabi lah yang milikinya. Seolah macam tu. Hakikatnya Allah lah. Kenapa? Kerana berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah SAW, aku adalah orang yang pertama sekali akan dibangkitkan nanti di mahsyar. Aku yang pertama sekali dibangkitkan. Dan aku adalah orang yang pertama sekali yang mengetuk pintu syurga. Pada waktu itu kata Nabi SAW, aku memegang ganggang syurga tu yang dipanggil apa? Macam bulat tu. Aku ketuk. Aku orang pertama mengetuk pintu syurga. Aku orang pertama membuka pintu syurga. Tak akan ada orang pernah buka pintu syurga melainkan Nabi saja. Dan tak akan ada siapa mampu untuk buka pintu syurga melainkan Nabi SAW. Allah khaskan kemuliaan ini pada Nabi. Nabi saya boleh buka. Kalau Nabi tak buka, siapa pun tak boleh masuk. Itu Nabi SAW. Nabi kita. Bukan Nabi umat terdahulu. Nabi kita. Allah pilih kita jadi umat kita, Nabi Muhammad SAW. Dia kena bangga, Masya Allah, Nabi kita pembuka pintu syurga. Bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Isa, bukan Nabi Musa, Nabi Muhammad. Muhammad SAW. Satu kita menjadi umat yang paling mulia, paling terbaik, paling dicintai oleh Allah. Kerana Nabi kita adalah Nabi yang paling Allah cinta. Bahkan disebabkan Nabi orang pertama yang membuka syurga, maka Allah jadikan umatnya paling pertama masuk syurga. Nak apa lagi? Kalaulah kita ni umat Nabi Adam, tak boleh masuk syurga dulu. Tapi Allah telah menjadikan Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling utama dan paling pertama membuka pintu syurga, maka umatnya pun awal sekali masuk syurga. Dan Nabi mereka yang pertama membuka syurga. Nak apa lagi? Allah dah jadikan kita umat Nabi SAW. Sedangkan Nabi-Nabi terdahulu pun teringin nak jumpa dengan Nabi. Umat terdahulu teringin nak jadi umat Nabi. Allah tak izinkan, Allah pilih kita. Allah SWT. Jadi Allah SWT, Nabi kata, bila aku ketuk pintu syurga, daripada dalam bunyi suara. Nabi ceritalah hadis, apa yang akan berlaku nanti. Daripada dalam, malaikat bercakap. Malaikat kata apa? Siapa yang mengetuk pintu ni? Siapa ketuk pintu ni? Nabi kata, ana Muhammad Rasulullah. Aku Muhammad. Aku Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Kata malaikat yang duduk di dalam sana, dalam syurga, yang menjaga pintu syurga,
Kata dia, Allah, kepada kamulah aku diperintahkan untuk membuka pintu ni. Seolah-olah Allah senang. Ungkapannya, hanya kepada engkau saja aku ditugaskan untuk buka. Orang lain tak dapat aku nak buka kalau dia minta. Aku hanya menunggu engkau untuk buka pintu ni. Engkau lah Tuan sini. Kau boleh buka. Kau lah pemiliknya. Nabi SAW. Allah SWT. Okay, Allah cipta syurga yang sangat indah dan Allah beri keutamaan pada Nabi Muhammad untuk memilih siapa yang Nabi nak masuk syurga. Untuk Nabi membuka pintu syurga. Nabi SAW. Nabi kita Muhammad SAW. Ummati ummatun marhumah. Umat aku adalah umat yang marhumah, dicintai oleh Allah, dikasihi, dirahmati. Nak apa lagi? Allah SWT. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu itu sebaik-baik umat, kata Allah. Ini keluarkan Allah SWT. Untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf. Kamu itu sebaik-baik umat. Sifat kamu apa, kata Allah? Kamu selalu ta'muruna bil ma'ruf. Suka selalu, maksudnya suruh orang buat baik. Suruh yang ma'ruf selalu. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan selalu mencegah kemungkaran. Nah, itu sifat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tu'minuna billah, dan kamu itu sentiasa beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat umat sebaik-baik umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di pintu syurga tu pun ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pintu syurga, daun-daun syurga, pokok di syurga, tiang-tiang arash, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Bahkan nanti bila orang masuk dalam kubur tu setiap saat ada nama Muhammad Rasulullah. Karena selepas kita ditanyakan tentang Allah, man rabbuka dan sebagainya, tentang Allah lah. Lepas itu kita akan ditanya tentang Rasulullah Muhammad. Sehingga kan dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang sahih, bila seorang itu meninggal dunia, selepas ditanya siapa Tuhan dia, lepas itu akan dibawa seorang datang duduk depan dia. Malaikat akan tanya, ni siapa? Ni siapa? Man huwa? Man huwa? Ahli kubur tu akan kata apa? La adri. Aku tak tahu ni siapa. Man huwa? La adri. Man huwa? La adri. Aku tak tahu siapa dia. Lepas tu dia kata, tapi dia ni lah yang aku dengar dulu. Orang duk kata dia ni Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad. Tapi disebabkan aku tidak mengikuti agama dia, aku mengingkari dia, maka hari ni aku tak boleh nak sebut dia, kata dia nabiku. Tapi aku tahulah dia ni orang dia sebut Muhammad Rasulullah. Waktu tu dia akan diazab sehingga hari kiamat dalam kubur. Kenapa dia tak sebut ini adalah Muhammad nabiku? Dia hanya kata dak adri, aku tak tahu ni siapa. Aku tak tahu ni siapa. Last pengakuan dia kata apa? Ni orang dia sebut dulu di dunia. Dan siapa yang didatangkan seseorang itu Nabi Muhammad lah. Ni khilaf. Ada ulama mengatakan Allah datangkan image Nabi Muhammad saja. Ada yang mengatakan roh Nabi Muhammad yang main. Sebab Nabi duduk dalam barzah, Nabi boleh datang. Ada yang mengatakan gambar saja, macam gambar, macam image Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sahih Bukhari hadis. Hadis kita mengaji hadis tu. Ada dan jika ditanya, contoh siapa Tuhan kamu, dia kata Allah. Dia datang buat main. Ni siapa? Man huwa? Dia kata ini dah Nabi aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu dia, malaikat akan kata kepada dia, duduklah kamu. Rehatlah kamu, nikmatilah alam barzah. Kamu selamat. Kenapa? Kamu telah mengikuti dan kamu mengakui, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu. Di dalam kubur kan setiap orang, setiap saat tu ada saja orang mati, masuk kubur. Di alam barzah tu setiap saat tu ada Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, nama Muhammad Rasulullah dipanggil, disebut. Tengok. Selepas Allah tanya, selepas malaikat tanya marbuka tu nama Nabi Muhammad, disekali nampak. Bila sebut nama Allah akan disebut nama Nabi Muhammad. Sekali kan. Allah sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey ya. Idza dzukirta ma'i. Bila disebut aku, disebut nama aku, kata Allah, disebut juga nama kamu beserta nama aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tu mulianya engkau wahai Muhammad, sayangnya aku pada engkau Muhammad. Engkau istimewa di aku Muhammad. Engkau istimewa di sisiku Muhammad. Allah nak beritahu macam tu dari Rasulullah SAW. Bahkan umatnya pun istimewa. Kita semua istimewa. Sebab tu jangan kita hinakan diri kita untuk kita buat maksiat pada Allah. Kita Allah muliakan. Nabi kita Nabi mulia. Kita umat mulia. Nanti di mahsyar semua umat-umat terdahulu daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa, umat mereka semua jealous, cemburu dekat kita semua. Kenapa? Kita paling akhir diciptakan dan tapi paling awal masuk syurga.
Jealous mereka kerana apa? Nabi kita dia ada panji liwa'ul ham. Nabi megang liwa'ul ham. Panji kepujian. Allah selamat. Panji Nabi disebut liwa'ul ham. Panji kepujian. Bahkan yang memegang panji kepujian tu adalah Muhammad yang banyak dipuji. Panjinya, panji yang terpuji, dia itu yang banyak dipuji. Muhammad itu maksudnya banyak dipuji. Tapi ada orang dia kata apa? Tak boleh kita puji Nabi Muhammad. Kenapa Allah namakan Nabi Muhammad? Banyak dipuji. Nama dia tu sendiri tu dah menunjukkan dia tu memang layak dipuji dan memang kena banyak memuji dia. Kerana Allah, para malaikat, Allah SWT tidak habis-habis memuji Nabi SAW. Allah SWT. Okey ya. Jadi Allah SWT pujian Allah, pujian Nabi SAW kepada Nabi SAW. Allah ni tak Allah tak puji Nabi lagi sampai macam ni. Sampai Allah kata nama aku disebut, nama engkau akan disebut bersama. Bukan pujian Allah kan ni? Pujian Allah pada Nabi SAW. Maksud kamu tu mulia sungguh. Tak ada seorang pun dalam alam ini nama dia duduk sebelah nama Allah kecuali Muhammad Rasulullah. Allah SWT. Tak ada di tiang aras tu nama la ilallah. Nama orang lain tak ada. Muhammad. Di pintu-pintu syurga. Orang nak masuk syurga akan tengok pintu syurga tu. Muhammad Rasulullah. Allah SWT. Tak ada nama orang lain. Maksudnya apa? Ini kekasih paling agung. Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT. Okey ya. Kita sebagai umat, jadi muliakanlah diri kita jadi sebagai umat. Muliakan apa? Jangan buat maksiat. Kalau terjatuh, cepat-cepat taubat pada Allah SWT. Muliakan mata kita. Mata ni mata umat Nabi Muhammad. Mata yang nak lihat Nabi Muhammad, bukan nak lihat perempuan yang diharamkan kita lihat. Kita ni teringin nak tengok Nabi Muhammad ke teringin nak tengok perempuan? Kalau teringin nak tengok perempuan ya, masalah. Banyakkan selawat, bersihkan jiwa kita. Bersihkan jiwa sampai hilang rasa nak tengok perempuan. Yang perempuan rasa hilang nak tengok syahwat pada lelaki. K-pop, BTS dan sebagainya. Allah SWT. Allah SWT. Bila selawat banyak bersih jiwa kita, hilang semua nak tengok yang tak elok. Dia datang keinginan nak tengok Nabi Muhammad SAW. Allah SWT. Muliakanlah mata kita ni, mata umat Nabi Muhammad. Ni bukan mata siapa, mata umat Nabi Muhammad ni. Diri umat Nabi Muhammad dari ujung rambut sampai ujung kaki dimuliakan oleh Allah. Zahir dan batin mereka dimuliakan oleh Allah. Kerana Allah kata, kuntum khairu ummatin. Kamu sebaik-baik umat. Allah muliakan umat ni. Diri kita ni mulia sangat-sangat. Sampai seorang sahabat Nabi SAW, Sayyidina Zuhair. Nama dia Zuhair kata salah. Rasulullah SAW peluk di belakang dia. Dia tengah duduk di pasar. Mungkin tengah berniaga dan sebagainya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, dia peluk dia. Dia tak tahu siapa ni. Dia macam tolak nak pergi lepas. Oi, siapa maksudnya dia pegang macam tu kat belakang. Melawak lah, Nabi melawak ni. Nabi melawak. Dia macam tolak. Tapi di tepi dia tiba-tiba dia pandang, oi, Nabi Muhammad, Rasulullah ni. Kan bila Nabi pegang tu, dada Nabi jauhkan dada dia. Nabi hanya pegang saja. Bukan peluk sampai rapat semua, tak. Pegang tu ya. Tangan Nabi pegang depan dia, pegang tu. Dia macam nak tarik siapa ni? Tengok tangan, tengok, oi, Rasulullah. Akhirnya dia punya belakang dia tu, dia rapat dekat dada Nabi. Nabi Muhammad. Nabi sentuh Nabi SAW. Sayyidina Zuhair. Lepas tu sambil Nabi melawak dia, Nabi kata apa? Siapa nak beli hamba ni? Siapa nak beli hamba ni? Siapa nak beli hamba ni? Sebab dia di pasar. Soalah Nabi nak jual dia. Hamba kan boleh jual. Lelong. 1,000 dirham. 1,000 satu malam. Senang okey ya. Lelong lah. Jadi Nabi lelong lah. Siapa nak beli hamba ni? Siapa nak beli hamba ni? Nabi melawak lah. Nabi tipu tak? Nabi melawak ni Nabi tipu tak? Tak tipu. Kenapa kita memang hamba Allah? Yang Nabi maksudkan ni, kamu bukan hamba. Yang dijual ni hamba Allah. Tapi nak melawak ni, siapa nak beli hamba ni? Siapa nak beli hamba ni? Siapa nak beli hamba ni? Jadi katakan Nabi, wahai Rasulullah SAW, siapa mau aku ni bukan ada nilai apa? Siapa aku ni tak ada nilai apa, wahai Rasulullah? Rasa hina diri dia. Lepas tu Nabi kata apa? Anta ghalin indallah. Anta ghalin indallah. Kamu rasa kamu tak bernilai, tapi kamu itu anta ghalin indallah. Kamu itu mahal di sisi Allah SWT. Kamu tu mahal. Diri kamu tu mahal. Allah SWT mahal. Kenapa mahal? Kerana dia adalah sahabat Nabi, dia umat Nabi SAW. Kita semua mahal di sisi Allah SWT. Jangan hinakan diri kita. Kalau kita berdosa memang hina, tapi diri kita ni, ruh kita, jasad kita yang Allah bagi ni mulia. Kenapa kita umat?
Nabi SAW. Adapun yang kita kena hina, rasa hina tu apa? Sebab kita pandang kita tak ada apa. Allah bagi, bukan kita buat sendiri, tu rasa hina tu. Yang kita kena rasa hina tu apa? Sebab kita ada dosa dengan dia, kita pergi hina benda yang mulia ni, tu rasa hina tu. Tapi diri kita ni, roh, jasad yang Allah, mulia ni. Dan kita kena muliakan dia. Muliakan dia macam mana? Jangan buat maksiat. Mata ni bukan untuk tengok perempuan yang diharamkan. Bukan untuk syahwat-syahwat, sonok-sonok, menggelapkan hati. Mata ni untuk melihat Nabi Muhammad. Mata untuk melihat Nabi Muhammad. Mata untuk melihat Allah nanti di akhirat. Mata untuk melihat syurga. Mata untuk melihat buah-buahan dalam syurga. Mata untuk melihat Allah SWT, istana kita dalam syurga nanti. Ini fungsi mata, nak tengok syurga, nak tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mata kita guna tengok elok-elok, kita akan memuliakan mata. Allah pun akan muliakan kita. Karena kita muliakan apa yang Allah muliakan. Itu kita ni, diri kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin. Quran tu. Itu umat yang terbaik. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Mulianya umat Nabi Muhammad, Allah sayang pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Muhammad. Allah Muhammad. Datang Jibril, kata, wahai Rasulullah, umat engkau yang akan masuk syurga hanya 1/3. Nabi menangis pingsan. Nabi fikirkan macam mana yang tak masuk syurga tu. Kalau kita 1/3 okey lah, kira kita ni termasuk lah. Kita tu. Orang kata yang dapat derma ni 1/3 orang kampung ni, alhamdulillah kita termasuk lah, senarai dah. Orang yang dia ada jiwa yang lembut, jiwa yang murni, yang bersih, yang bercahaya, dia kata apa? Kita ada senarai, betul yang tak senarai macam mana? Ya Allah, kesian kat depa. Tu jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita 1/3, tak apa 1/3 pun, sebab saya ada dah senarai, tak apa. Nabi tak. 1/3 nangis pingsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga turun Jibril Allah SWT bersama dengan Nabi. Waktu itu Allah kata kat Jibril, wahai Jibril, tanya Muhammad kenapa yang menyebabkan menangis. Ma yubkika, kenapa kau menangis wahai Muhammad? Nabi kata, aku nak umat aku semua masuk syurga. Nabi sujud pada Allah sangat panjang pada waktu tu, minta mohon nak semua umat masuk syurga. Akhirnya Allah kabulkan. Sehingga Nabi bangun dalam keadaan wajah Nabi ceria. Maksudnya Allah tak hadkan semua umat aku boleh masuk syurga. Masa Allah hadkan, Nabi menangis. Sujud punya lama, menangis-nangis, minta, ya Allah jangan macam tu, ya Allah. Sayang pada umat aku ni. Sehingga akan kata ulama, wahai umat, Nabi Muhammad sayang kepada kamu lebih daripada mak ayah kamu sayang kepada kamu. Mak ayah kita mati masuk kubur, mak ayah kita ikut dah nak selamat kita dalam kubur, tak ada. Tapi Nabi Muhammad akan main dalam barzah kita, syafaat kita kalau kita orang yang banyak berselawat. Kita bangkit di mahsyar, kita pergi kat mak ayah kita. Mak ayah sayang kita dah, tapi Muhammad sayang kita lagi. Kita pergi dekat mahsyar nanti, kita bangkit, kita susah, pahala kita sikit, dosa kita banyak. Pergi dekat mak ayah kita, mak ayah, saya anak mak ni, saya anak ayah ni, tolonglah, saya dulu bagi duit kat mak ayah ni, gaji saya dulu saya bagi kat mak, bagi kat ayah. Tolong mak tu, mak hidup dulu, tolong ayah tu, ayah hidup dulu, tolonglah saya ni, bagi pahala sikit, mak ada, ayah ada. Dia akan kata apa? Tak, masing-masing, aku pun cukup-cukup, aku tak berani bagi hang. Aku tak sanggup terima nakal kerana anak aku. Siapa sanggup nak bagi nakal? Siapa sanggup dia nak masuk syurga, tiba-tiba dia pilih neraka? Siapa sanggup dalam neraka? Waktu tu neraka diperlihatkan, semua orang menjerit-jerit takut. Diperdengarkan dentuman neraka, semua orang takut, menangis-nangis waktu di mahsyar. Dah tahu dah, nyata dah akhirat, tak beranilah waktu tu. Allah SWT. Sehingga Allah sebut dalam Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Masing-masing lari. Mak lari pada anak-anak, anak lari pada mak, isteri lari pada suami, suami lari pada isteri, kawan lari pada kawan dia. Masing-masing minta tolong, tapi pekat lari, tak berani. Masing-masing minta pahala, tolong lagi pahala, bukan tolong bagi duit, bagi pahala. Aku tak cukup pahala, bagilah pahala. Dunia tak cukup duit, cari duit. Mahsyar nanti tak cukup pahala, cari pahala. Hang bagi sikit pahala aku, hang bagi sikit pahala kat aku. Tapi siapa nak berani bagi? Kalau bagi kita kurang masuk neraka. Kita pun ada salah dengan Allah, semua masing-masing takut. Masing-masing lari. Seorang yang kita pergi tak lari, Muhammad Rasulullah SAW. Bila kita pergi kat Rasulullah SAW, Nabi kata, analah, akulah yang akan bersyafaat kamu. Aku yang tak lari, aku yang akan tolong kamu. Orang lain semua lari. Mak ayah sayang kat kita macam mana pun, lari nanti di akhirat dengan kita. Tapi Muhammad Rasulullah tak.
Selagi kita tak masuk syurga, dia tunggu kita, dia doa kita, dia selamatkan kita, dia syafaatkan kita. Rasulullah SAW. Sebab itu kita diwajibkan menyayangi Nabi lebih daripada menyayangi mak ayah kita. Lebih, kata Nabi SAW. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi waladihi wan nasi ajma'in. Ya, sempurna iman seorang kamu sehinggalah aku ini Rasulullah lebih kamu cintai daripada ibu ayah kamu, daripada anak-anak, anak pinak dan juga manusia seluruhnya. Kerana Nabi lebih cinta pada kita daripada orang lain cinta pada kita. Allah SWT. Bahkan Nabi cinta pada kita lebih kita cinta pada diri kita sendiri. Kita tengok yang haram, kita buat maksiat dosa, kadang kita berlalu macam tu seminggu, kita tak minta ampun pada Allah. Bahkan seronok nak buat lagi, tak teringat nak minta ampun. Sedangkan kita ke arah neraka tu, ke arah azab tu. Tapi ada seorang yang peduli kita, yang minta ampun pada kita, walaupun kita belum minta ampun. Dia sayang kita lebih kita sayang pada diri kita sendiri. Kita nak diri kita binasa, dia tak mahu diri kita binasa. Sikit sakit pun dia tak mahu bagi kita kena. Siapa? Muhammad Rasulullah SAW. Rasulullah. Kerana setiap minggu Nabi akan lihat amal kita, dia akan minta ampun kalau kita buat salah, kita berdosa. Kalau kita buat baik, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadis. Nabi kata apa? Hidup aku dan mati aku baik untuk kamu, hai umat. Itu Nabi SAW. Sih lagi Nabi berkhidmat, nolong, rahmahnya masih kita rasa sampai hari ini. Rasulullah SAW. Lepas tu kena selawat ke Nabi, yang rajin selawat kepada Nabi SAW. Ni orang yang sangat cinta pada kita, sayang pada kita. Okey ya. Jadi kalau pun kita nak sayang mak ayah kita, macam mana? Sayang betul-betul, tapi sayang kerana Allah dan Rasul. Dan kita melebihkan sayang Allah, sayang kita pada Allah dan Rasul. Seperti mana seorang sahabat Nabi, nama dia apa? Zubair ke apa dia seorang tu? Allahumma salli alaihi. Zubair bin Awam ke nama. Ada seorang sahabat Nabi SAW. Dia waktu mana masuk Islam, ataupun Sa'ad bin Waqqas. Lebih kurang tu lah, kita cek balik. Ada seorang sahabat Nabi SAW, dia masuk Islam. Dia masuk Islam, mak dia tahu. Dia ni duduk dengan mak dia, sayang mak dia sayang dia. Tolong mak dia, sayang mak dia, bersama dengan mak dia, gembira ke hati mak dia. Tiba-tiba bila dia dapat Islam, dapat iman, dia ikut Nabi SAW, mak dia marah. Mak dia apa? Mak dia ikat dekat tiang, tak beri makan. Sambil mak dia kata, keluarlah daripada agama Muhammad, keluarlah daripada agama Muhammad, jangan ikut Muhammad, ikut mak ni, kamu kena sayang pada mak, ikut mak belah kamu semua. Dah mak, minta maaf mak, kalau tentang agama iman, saya ikut Nabi Muhammad SAW. Tawarkan kasih pada Allah dan Rasulnya. Allah senang. Sebab manusia kalau bawa kita ke neraka tak ikut Rasulullah, Allah dan Rasul nak kita ke syurga. Allah senang. Okey ya. Seperti Allah sebutkan Quran, wallahu yad'u ila daris salam. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah menyeru kita, mengajak kita kepada daris salam, sana syurga. Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi syaitan, iblis, orang kafir, orang fasik, mereka mengajak kita ke arah neraka. Allah mengajak kita ke syurga. Nabi Muhammad ajak kita ke syurga. Kita pilih yang ajak kita ke syurga lebih daripada yang pilih kita yang ajak kita ke neraka. Diikat dia tak beri makan, tak beri minum, sampai dia lemah. Mak dia kata keluarlah. Sampai dia kata apa? Wahai ibuku, mohon maaf wahai ibuku. Akhlak tetap ada. Wahai ibuku, jika engkau tak beri makan pada aku, engkau tak beri minum aku, dan nyawa aku ni keluar satu persatu, tetap aku tak akan keluar pada agama Muhammad. Bukan takat aku lemah tak makan ni. Kalau nyawa aku keluar satu persatu. Keluar satu persatu maksud dia makin takut lah. Makin nampak, nak mati dah ni. Sebab keluar satu. Keluar lagi satu. Kalau nyawa aku keluar satu persatu pun, aku tak akan keluar pada agama Muhammad, wahai ibuku. Dah. Biar aku mati dalam keadaan ni, tak apa, aku mati dalam iman pada Allah SWT. Aku inginkan syurga. Teruskan ibu, kalau kau nak buat, teruskan. Aku tak akan keluar pada agama Muhammad. Walaupun nyawa aku sendiri yang akan keluar. Nyawa aku keluar, tapi aku tak keluar pada agama. Sehinggalah ibu dia terasa satu kesan yang mendalam dengan akhlak anaknya, dengan keteguhan hati anaknya, dan keimanan anaknya. Akhirnya ibu ni lepaskan dia. Itu sahabat Nabi SAW mencintai Allah dan Rasulnya. Ada seorang sahabat Nabi SAW, dia beriman dengan Nabi, dia ikut Nabi hijrah. Satu hari dia dengar bapak daripada Mekah sana angkat senjata nak perang dengan Nabi Muhammad. Dia kata, wahai Rasulullah, aku nak sesuai perang, aku nak tikam ayah aku. Kenapa? Dia menentang agama engkau, dia menentang engkau, nak bunuh engkau, wahai Muhammad. Nabi SAW. Allah senang sampai macam tu. Allah senang sampai macam tu. Allah senang. Dah ada seorang sahabat Nabi SAW mai kat Rasulullah SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, Allah senang, sallallahu alaihi wasallam,
aku cinta pada engkau. Ini hadis hadis dalam kitab Al-Imam Allah Al-Muhaddis Al-Syekh Abdullah Sirajuddin sebuah syama'il dia. Ada hadis seorang sahabat menjumpa Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku kasih pada engkau. Dia panggil pada dia istihar. Nabi kata dia kasih sangat-sangat pada Nabi. Sampai dia kata apa? Wahai Rasulullah SAW. Sampai dia kata, wahai Rasulullah SAW, aku kasih pada engkau sangat-sangat, wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, perintahkan apa saja kepada aku akan buat. Sebab aku cinta pada engkau. Apa saja yang kau suruh, aku akan buat lah ni juga. Maksudnya, kasih pada engkau. Nabi cuba dia, Nabi test dia. Nak tengok kebenaran iman dia. Nabi kata apa? Baliklah kamu ke rumah kamu, tikamlah ayah kamu, bunuhlah ayah kamu. Naam ya Rasulullah. Terus Nabi tikam. Nabi kata, ta'al. Sini kamu, stop. Qif, stop. Sini. Nabi kata, aku diperintah, aku diutuskan oleh Allah bukan untuk membunuh orang. Bukan untuk membunuh ayah orang, membunuh saudara orang dan sebagainya. Tak. Tapi Allah SWT, aku mengakui imanku benar, cintaku benar. Itu. Dan Nabi tak payah bunuh lah, maksudnya balik tunjuk akhlak elok, dakwah elok sudah. Tapi Nabi tengok, tapi sungguh memang ada sampai macam tu. Itu as-sahabah Nabi SAW. Maksudnya cinta sungguh pada Nabi SAW. Lebih pada segala. Ada seorang nama Hindun. Dia perempuan, sahabat Nabi perempuan. Hindun ni ada anak tiri Nabi pun nama Hindun. Hindun bin Abi Halah. Tu anak Sayyidina Khadijah. Daripada suami yang lain sebelum Rasulullah SAW. Hindun juga, dalam orang Arab, Hindun diberi juga pada perempuan. Laki nama Hindun, perempuan boleh nama Hindun. Dua-dua boleh. Macam kita lah, orang Melayu, Raihan ada nama perempuan, Raihan ada nama lelaki. Bahkan Raihan ada pula nasyid pada nama Raihan. Okey. Okey ya. Satu perang, Rasulullah keluar pada perang, Hindun ni sangat cinta pada Nabi SAW. Hindun hantar anak dia, adik dia atau abang lelaki dia lah, dan juga suami dia, hantar tiga-tiga semua join Nabi di perang. Pergilah kamu bersama Nabi perang, bela Nabi SAW. Bila balik pada perang, dia tunggu dekat kota Madinah, dan Nabi sampai, dia keluar, dia berlari-lari, dia tanya as-sahabah, mana Muhammad? Mana Rasulullah? Tak nampak sebab Nabi di belakang lagi. Apa yang terjadi pada Rasulullah? Dia tak tanya, suami aku macam mana? Anak aku macam mana? Adik aku macam mana? Dia tanya, macam mana Rasulullah? Macam mana keadaan Rasulullah? Waktu tu as-sahabah kata apa? Sabarlah wahai Hindun. Suami kamu syahid, anak kamu syahid, saudara lelaki kamu syahid. Rasulullah macam mana? Rasulullah macam mana? Rasulullah tak ingat dah semua ni. Fana dengan fi Rasulullah SAW. Fana cinta dengan Rasulullah. Waktu Hindun, suami kau syahid, meninggal lah. Anak kau syahid, saudara lelaki kau syahid. Dia kata, waihak, celaka kamu. Bagi tahu aku bagaimana keadaan Rasulullah. Masalah jangan peduli yang ni dulu. Rasulullah macam mana? Allah SWT. Orang kata Rasulullah dalam keadaan selamat. Dia kata, aku tak akan puas hati, tak akan tenang hatiku selagi mana aku tak lihat Nabi Muhammad. Kisah dalam hadis. Akhirnya dia tengok Nabi Muhammad balik. Dia nampak Nabi Muhammad. Dia pergi kat Rasulullah, berlari dekat Rasulullah. Dia kata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala musibah bagi yang menimpa aku semuanya kecil jika engkau Rasulullah selamat. Maksudnya kalau engkau wafat, itu musibah paling besar. Tapi engkau tak wafat, engkau masih hidup, aku boleh bertemu lagi engkau, aku boleh melihat lagi engkau, aku boleh mengaji lagi engkau. Kalau ada musibah apa pun menimpa aku, semua tu kecil. Nak bandingkan musibah kehilangan engkau. Waktu baru dia patah balik, dia menangis kerana dia ingatkan suami anak dia dan juga saudara lelaki dia. Baru dia menangis. Nangis. Gembira dulu kerana dengan hidupnya Nabi SAW. Lepas tu baru menangis kerana sedih kerana terpisah dengan suami, anak dan juga kecintaan mereka pada Nabi SAW macam tu. Allah SWT. Okay, jadi muliakan diri kita, jangan buat maksiat pada Allah SWT. Kita ni umat Nabi SAW. Nabi muliakan kita, Allah muliakan kita. Kita tak muliakan diri kita. Muliakan diri kita dengan taat. Muliakan diri kita dengan selawat. Muliakan diri kita dengan ikut sunnah. Muliakan diri kita dengan hadir majlis ilmu, buka majlis ilmu. Muliakan diri kita dengan Allah SWT. Kita Allah SWT sentiasa dalam keadaan mencari ridha Allah, bukan mencari ridha manusia. Agama di depan kita, bukan kuasa depan kita, bukan dunia depan kita. Agama Allah SWT. Apa pun kita nak ambil, apa pun kita nak, terpandu. Agama ni bagi dah aku ambil ni, Allah ridha dah aku yang buat ni. Macam tu muliakan diri kita tu.
Allah senang. Kena peduli halal dan haram. Kena tengok makanan syubhah ke, makanan yang tak elok ke, makanan yang elok ke, kena tengok semua tu. Jangan kita rosakkan diri kita yang mulia ni, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey ya. Wa rafa'na laka dhikrak, Allah menyebut, mengangkat sebutan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di akhirat disebut nama Muhammad. Bahkan di mahsyar nanti orang akan bangkit Muhammad Rasulullah, mana Muhammad Rasulullah. Di dunia, di barzah, di langit, di bumi, semua ada nama Muhammad Rasulullah. Dan syurga Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di daun syurganya, bahkan di ahli syurga sentiasa nak bertemu dengan Nabi, nak melihat Nabi, nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti syurga, nikmat selama-lama. Macam tu itu maksud Allah mengangkat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Quran banyak ayat Allah gabungkan Allah dan juga Rasulullah, seperti mana ayat surah Ali Imran, ayat Allah kata wa ati Allah wa Rasul. Allah Rasul Muhammad. Ta'ala pada Allah dan Rasul. Allah muliakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Hadid, aminu billahi wa rasulih. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Sebut Muhammad Rasulullah. Allah Muhammad. Idza dzukirta ma'i. Bila disebut nama aku, kata Allah, nama kamu disebut berserta sekali. Itulah maksud aku mengangkat sebutan namamu, kata Allah SWT. Maka siapa yang sebut nama Nabi, berselawat kata Nabi, dia akan diangkat oleh Allah SWT, kerana nama ni nama diangkat, nama dimuliakan. Kalau siapa muliakan Nabi Muhammad SAW, Allah muliakan dia. Allah SWT. Ya. Allah SWT Muhammad. Kita nak baca 40 kelebihan selawat, baru 3. Tak apalah. Kita nak baca 40, tak apalah, kita baca 4 dah lah. 4 juga. Yang keempat, hasil 10 selawat daripada Allah atas orang yang selawat atas Nabi 1 kali. Siapa selawat kat Nabi sekali, Allah selawat kat dia 10 kali. Kata ulama, wahai umat, kalau kamu letakkan amalan kamu yang kamu buat daripada kamu wujudnya dunia sampai kiamat, andailah kita ni hidup daripada andailah kita ni wujud daripada dunia ni ada sampai kiamat, lepas tu kita penuhkan yang ibadat. Kita letak satu timbangan ibadat kita tu, dan letak satu rahmat Allah satu timbangan. Berat lagi satu rahmat Allah. Kalau kita ibadat sepanjang umur, dengan kita dapat satu rahmat lebih bernilai daripada ibadat sepanjang umur. Kenapa? Dengan rahmat kita masuk syurga, bukan dengan amal. Cuma amal ni dipanggil asbab untuk menarik rahmat. Tapi ada satu amal yang memang dijamin rahmat, diberi rahmat Allah SWT, dan tak ditolak kelebihan, tak ditolak pahala, mesti akan dibagi. Walaupun tidak hadir hati betul-betul membaca apa? Selawat pada Nabi SAW. Selawat. Bahkan diganda pula rahmat. Amalan lain mungkin kita buat 1 rahmat dapat. Selawat 10 rahmat dapat. 10 doa malaikat, 10 darjat, 10 keampunan. Selawat pada Nabi SAW. Dan semoga kita boleh termasuk jemaah yang berselawat atas Nabi, jemaah yang ada di langit dan bumi. Semoga kita masuk bersama dengan para malaikat, jemaah para malaikat menyebut nama Nabi, berselawat atas Nabi. Dan semoga kita bangkit nanti kita dapat syafaat Nabi. Dan semoga Allah jadikan kita orang dipandang oleh Nabi, diridai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah jadikan hati kita mencintai Nabi, memuliakan Nabi, merindui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah kurniakan kita akhlak Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, amin. Terima kasih kepada pengajar kita surau daripada surau fasa 3 Seremban. Semoga Allah merahmati mereka semua, merahmati kita yang mendengarkan. Semoga kita semua dapat masuk syurga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin.